Baik, Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dan kali ini kita nak tahu pula perkembangan terkini berkenaan dengan misi bantuan Jawi Food Bank. Ya, kita tahu sekarang ni ramai yang menghadapi kesusahan, ramai yang orang kata apa tergendala, orang kata apa terbatas ataupun terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada pula PKP 2.0. Mungkin ini yang membawa kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut bersama dengan kita hari ini berkenaan dengan Jawi Food Bank, bantuan Jawi Food Bank, dan selaku pengarah Jawi sendiri, kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Abjid Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih bersama kami Ustaz. Terima kasih juga kerana menjemput Jawi melalui Jawi Food Bank. Baik, Ustaz, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan misi bantuan Jawi Food Bank ni dan juga masjid-masjid di wilayah Persekutuan ke Pahang. Kita tahu bantuan ni bukan sekadar di sesuatu tempat sahaja. Ia meliputi di seluruh tempat, di seluruh kawasan dengan yang utamanya kita nak membantu kita punya umat Islam sendiri dan masyarakat yang ada di sekeliling, dan mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang sedikit sebanyak yang ingin mengetahui dengan latar belakang misi bantuan Jawi Food Bank ni dan juga masjid-masjid di wilayah Persekutuan. Okey. Pertamanya yang ingin kita maklumkan bahawa ini adalah satu bukti keprihatinan Jawi Food Bank dan juga masjid-masjid di wilayah Persekutuan. Kita telah pun menghantar sebelum ini pada hari Isnin yang lepas. Baik. Bersama dengan Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga 19 NGO menghantar barangan bantuan bernilai lebih kurang 150,000. Dan pada hari ini kita akan menghantar lebih kurang 5,000 kampit seberat 25 tan dengan 12 lori yang akan disampaikan, yang akan dilepaskan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Dan ini juga dalam tempoh yang singkat, alhamdulillah kita dapat menyediakan lebih kurang bantuan bernilai 62,500. Ini misi pelepasan menggunakan lori. Sebab pada asalnya kami mengajak masjid-masjid untuk pergi ke sana untuk bersihkan masjid. Misi bantuan membersihkan masjid. Baik. Ini disebut hubungan kita dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Lepas tu bila PKP dilaksana, kita terpaksa gunakan mekanisme atau pendekatan lain. Akhirnya kita memutuskan kita hantar aja bantuan. Maknanya PKP bukan menghalang kita punya kerja-kerja baik nak tolong orang. Betul. Dan yang kedua, insya-Allah pada 19 hari bulan 1 ni kita akan menghantar bantuan ke Kelantan pula. Pun sama, lebih kurang 5,000 kampit, 25 tan, berjumlah lebih kurang 62,600. Dan untuk ketiga-tiga program ini, saya amat berterima kasih kepada rakan-rakan strategik, kepada NGO, kepada masjid-masjid. Kita dapat menyumbang lebih kurang 275,000. Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya masih lagi berterusan, masih lagi diteruskan bantuan-bantuan daripada Jawi Food Bank. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan, Ustaz ada kongsikan sebentar tadi 19 hari bulan 1 ni bakal dilancarkan lagi. Baik, mungkin Ustaz boleh kongsikan di mana dan juga bila ataupun lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan misi bantuan yang Ustaz akan lancarkan ini. Jadi alhamdulillah Jawi Food Bank tadi dengan kerjasama masjid pada hari ini tumpuan kita adalah ke Temerloh. Baik. Ke Temerloh Pahang, di mana kerjasama telah pun diadakan bersama dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Saya sendiri menghubungi yang berbahagia Datuk Zulkifli dan Jabatan Agama Islam Pahang akan menyampaikan bantuan tersebut. Manakala di Kelantan pada 19 hari bulan 1 nanti ianya akan disampaikan ke Pengkalan Cepa. Baik. Dan ianya dengan kerjasama pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Menteri. Dan juga kita lihat bahawa kedua-dua misi ini adalah menunjukkan bahawa Jawi Food Bank dan juga Jawi serta masjid sentiasa responsif dan proaktif untuk membantu masyarakat di luar tanpa mengira latar belakang. Dan yang kedua menunjukkan keprihatinan, kecaknaan kita. Baik. Walaupun kita sebenarnya berada dalam keadaan yang susah. Betul. Jangan Allah pun faham kan, masjid pun tidak dibuka. Betul. Jadi sumbangan pun tak dapat daripada jemaah ketika solat Jumaat. Tetapi mana yang berkelebihan, mana yang mempunyai kecukupan yang lebih, mereka nak menyumbang. Ini kehebatan ukhuwah antara masjid-masjid di wilayah, dan juga kita panjangkan ke luar negeri agar ini menjadi satu tarikan kepada negeri ini untuk melihat negeri-negeri yang ditipu bencana, kita akan tolong.
Kerana saya yakin kalau kita tolong orang, Allah akan tolong kita insya-Allah. InsyaAllah. Dan mungkin boleh dikongsikan Ustaz kepada orang ramai yang sedang menonton kita sekarang ni, yang nak dikongsikan motif utama, matlamat utama yang nak disampaikan kepada masyarakat kita, yang nak ditunjukkan kepada umum. Matlamat yang pertama ialah kita perlu merasai kesusahan dan juga bencana yang dialami oleh rakan lain. Bayangkan banyak perkara barang-barang yang rosak. Lagi-lagi perabot sekarang ni perabot yang dibuat daripada habuk kayu. Betul. Kalau terendam air je memang akan rosak berpuluh ribu. Kita tak boleh nak bantu berpuluh ribu, tetapi dengan sedikit bantuan dikongsi dengan orang lain, maka kita akan melihat bahawa kita ni melihat kesusahan orang lain seolah-olah kesusahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita nak mengajak masjid-masjid untuk terus memberikan bantuan dalam program musaadah COVID-19 yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri sebelum ini, dan juga agar kami terus responsif. Sebab itulah maknanya kita selalu menggunakan kaedah bagaimana kita nak membantu. Dan insya-Allah kita gunakan di tahun 2001 ni speed. Kita cuba secepat mungkin memberi bantuan. Tapi di samping speed tu kita ada kualiti, dan kalau boleh kita ada integriti, bagaimana penyampaian itu tepat kepada orangnya. Dan yang ketiga, kita punya penyampaian bantuan pun menuju kepada tempat-tempat tertentu, dan insya-Allah kalau ada rezeki lagi, ada rakan seradik menyumbang lagi dan masjid-masjid bersedia, kita akan misi-misi yang berikutnya. InsyaAllah bakal diadakan lagi, bakal diteruskan lagi. Baik Ustaz, ya kita tahu sekarang ni semua terbatas. Lebih-lebih lagi PKP 2.0 telah dilaksanakan. Dan kita semua tak dapat nak ke mana-mana sekarang ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana sebenarnya cara, mungkin ada sukarelawan yang boleh dikongsikan cara untuk menyampaikan kepada golongan sasaran? Okey, terima kasih Allah. Jadi untuk penonton di luar sana, PKP, PKPB, PKPP mengajar kita tentang norma baru. Maknanya yang penting ialah kita ada niat nak menolong. Kaedah kita nak menolong tu pelbagai, sama ada secara fizikal ataupun kita boleh hantar melalui online, ataupun kita mohon kebenaran dengan pihak berkuasa untuk menghantar barang saja tanpa kita pergi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menyeru juga kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kata orang tu ada duit lebih. Kadang-kadang PKP ni bagi setengah yang berpendapatan tetap tiap bulan, dia ada duit lebih. Sebab ada moratorium. Maknanya dia boleh bersedekah. Percayalah, dengan kita bersedekah, dengan kita menyumbang, Allah akan memurahkan rezeki kita. Kadang-kadang bukan semestinya kita sedekah duit kita akan bertambah ke akaun, tidak. Tetapi sebenarnya Allah memudahkan jalan hidup kita, memudahkan rezeki kita, hubungan kita dengan kawan bertambah. Dan juga kadang-kadang Allah, kita mempunyai barang-barang tidak pernah rosak. Sebab itulah antara kaedah-kaedah yang saya rasa rezeki ini boleh datang daripada mana-mana sumber, kan? Dan yang keempatnya, kita nak menggambarkan bahawa kita ni Jabatan Agama dengan Jabatan Agama Islam ialah dua jabatan yang pastinya boleh menyumbang kepada masyarakat dan menjadi contoh kepada yang lain. Dan saya juga sering mendengar nasihat daripada Yang Berhormat Menteri agar kita terus cakna kepada kesusahan orang lain dan cuba pastikan di atas meja ada makanan, walaupun dalam tempoh susah, COVID, banjir, bencana dan sebagainya. Dan antara lain Ustaz, antara bentuk bantuan yang disumbangkan selain daripada Ustaz kongsikan sebentar tadi, mungkin ada bantuan-bantuan untuk harian, mungkin ada barang-barang keperluan asas yang diagihkan, mungkin antara lain yang boleh dikongsikan. Untuk makluman Allah, Jawi Food Bank di peringkat 3 wilayah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, kita menyediakan bantuan-bantuan dalam bentuk barangan keperluan asas. Kita ada beras, ada gula, ada tepung, dan ada pampers, ada susu yang boleh diberikan kepada anak-anak karya melalui masjid-masjid yang berhampiran. Manakala dalam bentuk bantuan yang berskala panjang ataupun dalam konteks berterusan, masyarakat Islam di Persekutuan boleh memohon daripada Baitul Mal. Baitul Mal mengagihkan kutipan zakat di wilayah Persekutuan, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembayar zakat yang telah pun membayar zakat kepada Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Persekutuan, dan daripada situ Baitul Mal mendapat kutipan zakat dan diagihkan. Dan Jawi Food Bank sebenarnya tidak mengambil tugas Baitul Mal, tetapi kami hanya membantu kepada anak-anak karya di masjid-masjid di seluruh wilayah Persekutuan, sebab kadang-kadang pengurusi dan jawatankuasa mengenali siapa yang susah.
Ramai sebenarnya di peringkat PKP, PKPB, PKPD ini yang telah menjadi asnaf ataupun hilang pekerjaan. Sebab itu kita cuba untuk memastikan kalau boleh, maknanya ada makanan atas meja dan kita cuba merasai kesusahan orang lain. Jangan kita lihat orang lain menangis sedangkan kita senyum dan ketawa. Itu dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat memudahkan urusan orang, Ustaz. Dan mungkin Ustaz, kepada orang ramai ataupun masyarakat yang sedang menonton kita sekarang ni, bagaimana misal kata ada di luar sana tu yang ingin menyumbang ataupun ingin membantu turut serta dalam sama-sama menjayakan misi Jawi Food Bank ni, Ustaz. Jadi kepada masyarakat di luar sana yang ingin menyumbang kepada Jawi Food Bank, mereka ini boleh memberikan sumbangan ataupun menghubungi Masjid Wilayah Persekutuan, iaitu Masjid Negeri di Wilayah Persekutuan, kerana tabung musaadah kita dikumpulkan di Masjid Wilayah Persekutuan. Manakala di peringkat karya, mana-mana orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai duit yang mencukupi dan nampak ada lebihan, bolehlah menghubungi mana-mana masjid di Wilayah Persekutuan agar masjid-masjid ini akan membantu anak-anak karya ataupun penduduk di persekitaran. Dan bantuan kita sebenarnya tidak memilih latar belakang. Kita beri bantuan sama ada Islam atau bukan Islam, ataupun orang itu orang dalam negara ataupun luar negara. Yang kita lihat bahawa mereka ni susah, kita kena bantu. Sebab siapa saja yang duduk di sekeliling masjid, mereka adalah anak karya ataupun penduduk yang patut dilihat. Sebab itulah kami membuat pendekatan konsep membantu yang di dalam dan membantu yang di luar agar kedua-duanya ini dapat menggambarkan bahawa Islam adalah agama yang baik dan sempurna. InsyaAllah. Itu dia. Kita juga di TV Al-Hijrah sentiasa mendoakan yang terbaik dengan atas usaha murni ini. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Haji Ismail selaku pengarah Jawi sendiri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan, insya-Allah kita dapat membantu mereka di luar sana yang memerlukan. Baik, kita nak berhenti berehat sekali lagi, akan kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.